Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi episod pertama bagi rancangan Must Be 2D. Mengapa, apa, siapa, bila, bagaimana dan di mana. Program pertama anjuran sembahyang sembahyang tadi. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita ada dua orang yang rasanya semua orang tak perlu diperkenalkan sangat kot sebenarnya. Kita ada saudara Syakang di sini dan juga saudara Nik Farhan kan. So jadi sebelum kita mula lah, elok kita kalau kita memperkenalkan sikit lah. Mula daripada siapa? Syakang. Okey, Syakang. Okay, nama diberi Syah Aizat bin Syuaib, nama penuh lah. Tapi dah nama penuh tu dah hanya di atas kertas lah. Sekarang dia dah tukar nama Syakang sebagai nama merangkap nama panggilan dan juga nama pena jugalah. Saya merupakan SU ataupun Siasat Engkot tahun 2009-2010 dan juga Presiden lah atau Penghulu 2010-2011. Dan juga sekarang ni saya juga dalam masa yang sama saya juga merupakan seorang penulis kreatif lah. Penulis kreatif. Creative writer dalam GPNM. Apa? GKNN. Grup karyawan luar negara. Boleh masuk www.karyawanluarnegara.com. Promotion sikit. Kita jangan kat. Grup karyawan luar negara GKLN. So platform saya lah. Platform sekarang ni. Jemaah betul dia. Okey, sekarang tu ada Farhan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya ni Muhammad Farhan bin Muhammad Arifin. Itu pun nama penuh agak. Saya nama biasa disebut nama Facebook Nik Farhan. Saya ni bukan seorang penulis macam saudara Syakang, dia tak ada nama pena pun. Panggilan. Sejarah sebelum ni saya semasa tahun 2010-2011 saya menjadi Exco Kehormat MKOT dan sekarang ni dah ditaklifkan untuk menjadi Presiden Penghulu MKOT untuk sesi 2011-2012. Dan setakat tu untuk permulaan ni. Okey, sekarang kita ada dua generasi penghulu MKOT lah. Kita ada saudara Syakang daripada tahun 2010-2011 penghulu MKOT. Juga saya lah sebagai SU SU bantu tu. My former boss kan. Dan sekarang kita ada saudara generasi baru penghulu MKOT 2011-2012 yang baru dilantik pada bulan 11 yang lepas dengan AJM yang lepas. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sengaja saya bawakan dua orang yang bagi saya generasi lama sangat pun, tapi generasi yang sebelum ni, generasi sekarang lah. Dua batch yang berbeza. Dua batch yang berbeza untuk kita sama-sama membincangkan satu tajuk yang mana saya rasa sangat relevan dalam kehidupan sekarang ni, yang berkaitan dengan kehidupan seorang mahasiswa dan juga bagaimana aktiviti dan juga ataupun aktivisme mahasiswa itu sendiri. Ataupun kalau kita letakkan ada satu ayat yang proper, mahasiswa lawan negara dan juga aktivisme kan. Jadi pada saudara Syakang macam mana anda melihat mahasiswa luar negara ni sedikit berbeza daripada mahasiswa dalam negara? Maksudnya kalau kita tengok dia punya geografi pun berbeza, orang-orang di sekeliling berbeza, perangai pun berbeza. Dan mungkin apa yang sudah Syakang tengok? Pada pendapat saya, kalau nak ikut beza dari segi pelajaran tu tidak banyak beza lah. Sebab kalau kita tengok pun akademik, kalau kita tengok di universiti tempatan ataupun di universiti luar negara, belajarnya sama. Kalau mungkin di Korea belajar bahasa Korea pun bahasa Jerman, atau di Jerman belajar bahasa Jerman, di UK kita belajar bahasa Inggeris, ataupun di Malaysia kita guna bahasa Malaysia pun, after all benda tu benda yang sama, benda engineering. Jadi apa yang kalau nak dikatakan tentang berbeza, memang berbeza lah. Sebab apa yang datang di sini mempunyai pengalaman yang berbeza, di Malaysia ada pengalaman yang berbeza. Jadi saya nak cakap kalau di United Kingdom sendiri, misalnya sebab kita duduk di United Kingdom, apa yang membezakan sini adalah pengalaman. Maknanya kita datang ke sini, kelebihan yang perlu kita gunakan adalah apa pengalaman yang kita dapat bawa balik dan kita gunakan untuk kita manfaatkan kepada masyarakat. Saya ambil contohnya kita datang ke sini, kita buat kerja-kerja masyarakat bersama dengan orang British. Kita bukan sekadar melakukan aktiviti masyarakat. Kalau kita nak lakukan aktiviti masyarakat di Malaysia pun kita boleh buat. Tapi apa yang membezakan aktiviti masyarakat yang kita lakukan di sini, saya bersama masyarakat British dan kita di masyarakat tempatan, adalah kita belajar dari segi budaya, dari segi apa yang kita dapat lihat dengan mata kita dan kita tafsirkan untuk kegunaan kita. Sebagai contoh, kalau saya ambil dahulu masa saya sekolah Mara Banting dulu, kita buat satu program di Yogyakarta. Jadi ramai orang, bukan kritik lah, ramai orang yang macam
Tanyalah kenapa nak pergi sampai Yogyakarta. Benda yang sama yang kita buat, kita pergi sekolah, kita cat bangunan, kita buat kelas frisbee. Dan begitu kan. Jadi apa kelebihannya pergi ke Yogyakarta? Jadi jawapan saya senang je, saya bagi jawapan dia. Saya kata kita pergi sana adalah sebab exposure budaya itu, macam pendedahan budaya. Kita pergi ke sana, kita bercakap dengan orang berbeza, kita mungkin hidup dalam kesalahan. Macam kita orang dulu di Yogyakarta, kita pergi kampung. Jadi satu suasana yang berbeza. Kita juga di UK, kena kita belajar di sistem yang berbeza. Kita tengok budaya yang berbeza. Dan dari situ kita boleh, sebagai saya, kalau saya lah sebagai seorang penulis kreatif, saya banyak menggunakan apa pengalaman yang saya ada kat sini untuk saya masukkan dalam karya kreatif saya, dan untuk saya mungkin bandingkan dengan masyarakat di Malaysia. Jadi terpulang mungkin saudara Farhan bukan penulis kreatif, tapi dia mungkin ada cara dia yang tersendiri untuk menggunakan pengalaman apa yang dia dapat di bumi British ni untuk manfaat haluan dia. Jadi dah kata bahawa mahasiswa dalam negara dengan luar negara ni bezanya pada pengalaman. Dia pengalaman. Kualiti pengajaran tu mungkin sama. Kualiti pengajaran, saya tak katakan kualiti pengajaran di sini bagus. Memang bagus sebab kita tengok ranking. Kalau ikut ranking ya bagus. Tapi saya rasa output dia sama. Bila student, kalau student, kita katakan kalau student ni tak terlibat dalam aktiviti yang sampingan, kita hanya belajar. Datang ke UK, datang ke Malaysia, satu benda yang sama. Saya rasa satu benda sama. Saya rasa awak keluar daripada kelas, awak akan dapat, you know about the mathematics, you know about the engineering. That's it. Jadi saya rasa perlunya ada aktiviti sampingan itu. Itu saya mungkin dulu pun nak cakap pada awalnya, sebab saya terus masuk pada aktiviti masyarakat. Jadi saya nak kata itu membezakan. Kalau macam datang ke UK pun, you duduk dalam bilik, tak buat apa, you just pergi je, you dapat rasa salji je lah. Dapat rasa salji, dapat rasa musim bunga. You balik, you cerita yang tu je lah. Dapat rasa sejuk je lah. Dapat rasa sejuk je lah, betul lah. Macam dapat rasa sejuk, which saya rasa tak bermanfaat. Sebab tu kena masuk persatuan. Tak kisah, mungkin ada orang kritik. Saya tahu mungkin ada yang kritik kata, buat apa masuk MCOT, buat apa masuk Malaysian Student Society, kerana kita mengira dengan orang Melayu je. Okay, mungkin ada yang bercakap macam tu. Saya tak kata benda tu salah. Ya betul, memang. Tapi sekurang-kurangnya kita ada persatuan untuk kita bekerja. Kerana kita menjaga persatuan, kita connection, kita belajar-pelajar di sini dengan Education Malaysia. Kita ada satu pengalaman, at least. Saya tak katakan satu benda yang kita hanya perlu tumpu pada persatuan Malaysia. Saya rasa dalam masa kita sibuk dengan persatuan-persatuan pelajar Malaysia, macam MCOT, kalau di Manchester kita ada MSSM, kita juga harus sibuk dengan persatuan-persatuan international, macam ISOC, macam saudara Farhan. Walaupun dia sibuk dengan sebagai presiden MCOT, dia juga terlibat dengan aktiviti ISOC mungkin yang tak tahu, Islamic Society. Okey, sekarang maksudnya kita tak ada nak katakan bahawa mahasiswa negara ni lebih bagus ataupun, tapi apa yang bezakan? Dia bezakan pengalaman dia. Pengalaman tu sendiri. Maksudnya mahasiswa ni belajar kat mana-mana pun, tapi kalau dia ada added value dia, saya selalu cakap, sebab ada yang selalu tanya saya macam mana ni, saya selalu pergi sekolah-sekolah kan. Saya tanya, macam mana bang, saya punya result tak bagus, saya tak boleh pergi overseas. Saya cakap, ataupun yang cita-cita nak belajar di UK, tapi dalam sekali dapat mungkin tempat yang apa nak suka, India misalnya. Saya cakap hanya satu je, you pergi India, you dapat satu yang beneficial yang orang ni tak dapat. You dapat pengalaman di India tu bukan semua orang boleh dapat. Pengalaman di Indonesia bukan semua orang boleh dapat. Jadi it depend on how you use the experience. Bukannya macam you pergi UK bestnya boleh saya. lain tempat, lain budaya. Lain budaya. Lain budaya.